الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurniaan daripada Allah. Pada malam ini kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan usia dan umur kita, dikurniakan kepada kita bekalan nikmat kesihatan, terutamanya dua nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana pada malam ini juga kita diberikan peluang untuk mengecapi nikmat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, yang memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua, keyakinan kita kepada hari akhirat, yang mengumpulkan kita atas keimanan itu untuk dapat bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, dengan tujuan adalah untuk kita mencari bekalan yang kita akan bawa pulang kembali di hari akhirat kelak, yang mana tidak ada tempat ataupun ladang untuk kita mencari bekalan akhirat kita melainkan dalam kesempatan kehidupan dunia yang sementara ini. Jadi alhamdulillah, pada malam ini seperti mana biasa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan sambung berkenaan dengan tafsir surah Al-Mulk yang pernah kita bicarakan dan kita bincangkan dalam pengajian kita yang lalu. Kita telah pun kita berhenti pada ayat yang ketiga tuan-tuan ya. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pada ayat yang keempat. Dalam ayat keempat ini kita bacakan ayatnya tuan-tuan. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Yang memberi maksud kemudian ulangilah perbuatan penglihatan kamu berkali-kali ke langit ciptaan Allah itu. Nescaya pandanganmu itu hanya akan membawa kepada perasaan yang hampa, kerana tidak ada sebarang kecacatan daripada ciptaan Allah, dan serba tidak berupayanya kamu untuk mengamati. Kita pernah bincangkan tuan-tuan dalam ayat ketiga, sebab ayat keempat ini dia berkait dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini tuan-tuan, sebagaimana kita dah bincangkan, setelah mana Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan dirinya dalam permulaan surah Al-Mulk Tabaraka. Kita dah bincang dulu mana-mana makhluk diharamkan membesarkan diri menggunakan perkataan Tabaraka, kerana kalimah dalam bahasa Arab ini pengkhususannya untuk Allah sahaja. Ya, kerana yang boleh menyombongkan diri, mengagungkan diri, membesarkan diri bukan makhluk, tetapi adalah Khaliq. Jadi sebab itu sifat ini khusus kepada Allah yang sifatnya Al-Mutakabbirul Jabbar. Kerana itu mana-mana di kalangan makhluk yang membesarkan dirinya atas kesombongannya, sama ada dengan kekuasaan, kekuatan, pangkat, kedudukan, kekayaan dan segala macam yang dia miliki di atas muka bumi Allah, maka itulah sebenarnya makhluk yang akan dipandang hina oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah memperlakukan kepada Fir'aun dan yang sekutu dengannya.
Ya, sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, wa man tawadha'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah. Dalam hadis sahih Nabi menyebutkan, barang siapa yang merendahkan dirinya walaupun sedikit, dia menghinakan dirinya kerana Allah, bukan kerana manusia, maka Allah telah mengangkat darjahnya yang begitu tinggi berbanding akan sekalian makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu tahu darjat tersebut, nescaya semuanya akan berlumba-lumba untuk mengejar darjat yang begitu tinggi, yang barangkali kalau kita nak beramal ibadat selama 500 tahun sekalipun, kita takkan sampai kepada darjat itu. Nampak tuan-tuan ya? Saya bagilah satu contoh kisah yang menarik yang ditulis oleh dalam kitab Hulyatul Awliya. Ya, ulama merakamkan bagaimana akhlak dan peribadi Imam Amirul Mukminin Al-Muhaddis Imam Bukhari. Imam Bukhari tuan-tuan, dia seorang pakar hadis. Masya Allah, hebat dia. Di dalam kepalanya ada lebih kurang 500 atau hingga 700 ribu hadis yang dihafal. Tetapi yang beliau muatkan dalam kitab Sahihul Bukhari hanyalah sebanyak 3,000 lebih saja. Ada riwayat menyatakan kalau campur hadis yang berulang-ulang, tidak lebih daripada 5,000 hadis. Tak banyak, tapi yang dihafal banyak. Yang disahihkan olehnya sebanyak itulah. Kita tu salah tuan-tuan ya. Dah mengaji 40 tahun, 40 hadis Nawawi tu pun talkalkat sampai ke sudah enggak. Itu nak ceritakan kita lah tuan-tuan ya. 40 hadis pun Allah, bukan main payah Ustaz. Dah sampai hadis ke-10, hadis yang pertama hilang. Masuk hadis ke-11, yang kedua pula hilang. Makin tambah makin hilang pula. Itu kita tuan-tuan. Ini nak ceritakan satu hari beliau mengajar anak muridnya, kemudian dia melihat anak muridnya asah pensel. Asah, ya, kerana kata para ulama, khairul ilmi bil kitabah. Ikat dan tambatlah ilmu tu dengan menulis. Kalau nak hafal sampai ke sudah tak hafal kita tuan. Maksudnya dengan cara menulis. Maka bila dilihat anak murid dia asah, sampah itu berterabur, adalah bersepah di kawasan masjid. Sebab mengajar zaman salafus salih dulu di dalam masjid macam kita. Ya. Maka Imam Bukhari melihat akan perbuatan apa yang dilakukan oleh anak murid ni itu, tapi dia mendiamkan diri. Ya. Lepas habis selesai kuliah, semua dah beransur semayang, anak murid dia lupa nak pergi kutip sampah itu tadi. Lupa. Kerana dah nak segera semayang, habis semayang, balik lagi. Tiba-tiba dia teringat, tadi aku dah asah, aku terlupa nak kutip. Dia patah balik. Patah balik sampai-sampai kelihatan bahawa sampah itu telah pun dibersihkan tanpa ia mengetahui siapa yang membersihkannya. Bila dia keluar semula daripada rumah Allah, dia mendapati orang terakhir keluar adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka dia bertanya, wahai guru, kau orang yang terakhir keluar, kau nampak tak sampah tadi? Siapa yang membersihkannya? Maka kata Imam Bukhari, Allah telah memerintahkan kepada aku agar aku yang selayaknya untuk membersihkan sampah tersebut dan bukannya engkau. Dia tanya, apa maksud guru? Kerana waktu saat engkau mengasah pensilmu itu, aku melihat perbuatan engkau dan aku tengok engkau leka untuk mengutipnya kembali. Ini memberi maksud bahawa bila Allah melihatkan aku ruang untuk berbuat kebaikan, itu memberi maksud Allah ingin aku yang membuatnya, bukan engkau. Nampak tuan-tuan? Kalau kita lain, kalau kita nampak anak buat sampah, kutip balik, apa buang sampah rata-rata, kan lain. Sedangkan Allah suruh kita yang buat. Budak belum lagi sampai masa untuk dia mencari pahala. Tapi nak ceritakan, itulah maksudnya tuan-tuan ya. Bagaimana Imam Bukhari seorang guru yang hebat, dia merendahkan dirinya mengutip sampah itu tanpa ingin memaklumkan kepada sesiapa pun, melainkan apabila ia telah pun ditanya. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan ya? Baik. Jadi ayat ini nak ceritakan tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencabar akan kekufuran dan keingkaran orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan kepada mereka, kita cuba kaitkan ayat 3 dengan ayat 4 ni. Allah kata, akulah yang menciptakan 7 petala langit
ya, secara bertingkat-tingkat. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan kamu perhatikanlah ciptaan langit aku yang 7 tingkatan itu dengan sepenuh pengamatan kamu. Apakah kamu mendapati hal tara min futur, hal tara min futur, apakah kamu melihat akan kecacatan atau pecahnya atau rosaknya ciptaan aku itu? Maksudnya kenapa Allah sebut langit, tuan-tuan? Sebab menjadi satu budaya masyarakat Arab jahiliah dahulu, mereka hidup secara nomad, berpindah-pindah. Ya, mereka banyak hidup di padang pasir berbanding daripada di bangunan-bangunan macam kita. Ya, jadi sebab tu mereka banyak dalam perjalanan bermusafir, terdedahnya mereka melihat ciptaan langit dan keindahannya. Jadi sebab itu Allah kata kepada orang Arab yang mendakwa ada Tuhan yang disembah juga selain daripada Allah, yang mereka meminta-minta di dalam rezeki mereka, dalam masalah musibah mereka dan sebagainya, Allah kata, kalau cuba engkau perhatikan ciptaan langit itu, ya, apakah engkau terfikir ada tak mana-mana makhluk ataupun pencipta yang kamu dakwakan itu boleh menciptanya sebagaimana yang aku cipta? Itu maksud dia, tuan-tuan. Ya, macam kita lah. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan, ya. Kalau kita seorang pakar engineer, saya buat satu kereta, saya cabar orang yang bukan pakar engineer, orang awam biasa. Kamu tengok ciptaan kereta saya ni cantik tak cantik? Cuba kamu cipta. Sudah pasti orang awam yang tidak ada ilmu pengetahuan begitu, mustahil dia boleh ciptakan. Ya, ini kalau saya buat kiasan yang agak orang kata apa, jauh sangat. Nak cerita perbandingan ilmu yang boleh dipelajari dengan ilmu yang sampai bila tak boleh dipelajari. Ilmu Allah Ta'ala tak boleh dipelajari. Akal kita terbatas untuk mempelajari ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sifatnya Al-Alim, ya, maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi kalau bahasa mudah perumpamaan itu pun orang tak mampu. Allahu Akbar. Allah nak beritahu ayat keempat, kau ulanglah berkali-kali pun tengok ciptaan langit ini, nescaya engkau sendiri akan rasa bosan, kerana tidak ada sebarang kekurangan, melainkan yang kau mendapatinya adalah kesempurnaan. Tuan-tuan, ayat ini sebab apa Allah turunkan? Allah turunkan apabila ada di antara pencabar pembesar-pembesar Quraisy yang mendakwa bahawa kitab yang diberikan Al-Quran yang turunkan oleh Muhammad ini adalah ciptaan hasil Muhammad. Ya, mereka mendakwa, disebut dalam beberapa surah dalam keterangan ayat Quran macam surah Al-Fussilat, surah Fussilat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah sebut orang-orang musyrikin mendakwa Muhammad ni belajar dengan orang A'jam, orang bukan bangsa Arab, ya, yang mengajarkan tentang Muhammad cara untuk menulis ataupun mereka cerita-cerita dalam Quran ini. Sedangkan Allah kata, kamu kata orang luar mengajar, orang luar mana pandai bahasa Arab? Koma sendiri pun yang orang Arab pun tak boleh cabar bahasa Arab ni. Nampak? Keluar pula bahasa Perak, kata bukan begitu maksud itu tadi. Bila nak ceritakan bahawa ayat ini diturunkan, Allah nak bagi tahu, kalau Allah cabar, seakan-akan kalau kau boleh jumpa kecacatan ciptaan langit, yang mana langit itu adalah makhluk aku, kalau kau tak boleh jumpa akan sebarang kekurangan dan kecacatannya, apatah lagi Quran yang aku turunkan kepada Muhammad. Kerana Quran ini bukan makhluk. Quran ini adalah kalamullah, iaitu sebahagian daripada aku. Maka apakah engkau boleh menyatakan dalam Quran itu ada sebarang kekurangan? Mustahil. Sebab tu Allah buat satu cabaran yang mudah. Bagi Allah mudah lah, bagi kita yang payah. Pasal wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia ni serba lemah. Ya, Allah kata, wahai si fulan, ya, kalaulah kamu mendakwa Quran ini datang dari selain daripada Muhammad yang tulis, atau orang lain yang mengajarkan Muhammad, atau jin yang membisikkan ke telinga Muhammad, maka cuba engkau lihatkan kecacatan, kekurangan, pertembungan fakta yang ada dalam Quran itu.
Sebagaimana Allah juga mencabar kamu melihat kepada langit dan cuba cari apa yang rosak di langit yang perlu diservis oleh para malaikat. Takkan jumpa, tuan-tuan. Kita buatlah canggih macam mana pun bangunan, 80 tingkat ke, twin tower ke, double tower, triple tower ke, dia mesti ada maintenance dia. Kena baiki, baik pulih, cukup masa, kena tukar yang baru. Tapi cipta Allah tidak pernah ada kekurangannya. Jadi maksud di sini apa, tuan-tuan? Maksud di sini Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa Quran ini sama ada manusia boleh manusia enggan menerimanya atau tak mahu menerimanya, atau rasa tidak logik mengikut akalnya, atau tak rasa puas hati dengan apa kandungan dalamnya, maka cubalah engkau lihatkan bahawa langit dan bumi yang engkau duduk ini juga adalah ciptaan Allah. Sebagaimana kalau engkau enggan mengingkari akan apa yang diturunkan oleh Muhammad melalui kitab Al-Quran ini bererti bahawa engkau juga menidakkan kekuasaan dan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang ada di sekeliling kamu. Itu maksud dia, tuan-tuan. Ya, sedangkan kita ni adalah makhluk yang paling mudah Allah cipta berbanding sekalian makhluk yang lain. Allah sebut dalam Quran, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Orang musyrikin mempertikaikan macam mana kita boleh bangkit daripada pada masyarakat. Tidak mati dah kita semua. Ya. Ada orang pernah bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, macam mana Allah nak bangkitkan manusia yang telah dimakan oleh buaya, yang telah dimakan oleh harimau dan segala binatang-binatang buas yang lain. Pelik macam mana Allah nak bangkitkan, sedangkan mereka setelah dimakan telah bertukar menjadi najis daripada binatang tersebut. Allahu Akbar. Allah lebih berkuasa, kata Allah, mengembalikan ciptaan manusia itu lagi mudah bagi Allah berbanding menciptakan manusia, dan mencipta manusia lebih mudah daripada menciptakan langit dan bumi. Nampak? Ya, kalau kita lah satu produk tu kita pernah buat rosak, tuan-tuan, kita nak buat produk yang sama kan senang gitu, pasal panduan dia semua dah ada dah. Ya, kerana itu Allah mengherdik manusia, kerana benda yang mudah tu pun dia tak boleh fikir. Kerana mereka menggunakan akal logik mereka, mereka tidak meletakkan iman, ya, didasari dengan ilmu iman itu mengatasi daripada ilmu akal ni. Ini sifat dan kefahaman yang perlu kita faham di dalam keterangan ayat Al-Quran ini. Maksudnya, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah, dalam ayat ini juga berkatanya Al-Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitab Fi Zilal Quran, dia kata apa? Cabaran ini bukan sekadar Allah cabar kepada golongan musyrikin di Mekah dahulu. Bahkan cabaran ini Allah mencabar kepada setiap orang-orang munafik di kalangan orang Islam. Allah mencabar setiap orang-orang sekular, orang pluralisme dan ideologi apa benda sekalipun, Allah cabar mereka. Cuba engkau amati daripada Quran ini berkali-kali, kamu tidak akan dapat menemui kecacatan. Itu maksudnya. Maksudnya zaman sekarang Allah Ta'ala cabar, mana di kalangan orang kafir, orang yang mempertahankan ideologi mereka, atheism dan sebagainya, yang mendakwa mereka jauh lebih hebat, tak perlu bergantung kepada Tuhan. Allah kata, cuba engkau lihat mana daripada ciptaan aku yang ada kelemahannya yang diceritakan dalam Quran ni, mana yang tidak benar, cuba ceritakan. Bahkan manusia bila mengkaji, kalau sebut farji'il basar, ulangkan kali tengok lagi Quran, kaji lagi. Makin kau kaji, engkau akan menemui kehampaan. Makin kaji, menemui ilmu yang baru. Apa yang Quran cerita betul. Dulu kita kata belajar sains, matahari tak bergerak. Baca Quran kata matahari bergerak. Tak puas hati, kaji, kita pula yang salah. Kaji lagi, Quran kata bumi itu bulat, kita kata bumi itu mendatar. Kaji, tengok Quran lagi yang betul. Maksudnya Allah nak bagi tahu bahawa kalau seandainya ada di antara ilmu Allah, sama ada dalam bentuk ilmu sains yang Allah khabarkan dalam Quran, ataupun hukum hakamnya yang Allah haramkan ke atas kita, ataupun perintahnya yang Allah arahkan kepada kita, kita buat dalam keadaan ilmu kita takkan dapat tahu apakah hikmah seluruhnya daripada apa yang Allah perintahkan itu. Sekarang ini
Mungkin zaman Nabi dulu orang tak tahu kenapa haram makan khinzir. 1400 tahun kemudian baru orang tahu. Itu baru satu ilmu dibongkarkan. Mungkin 2000 tahun akan datang orang jumpa pula yang kedua. Kenapa? Sebab Allah haramkan benda itu. Nak menceritakan bahawa ilmu yang dibawa oleh Allah ini menjangkaui masa, ya, menjangkaui sempadan. Allahu Akbar. Kita hari ni hidup rasa tak logik, kan? Contohnya lah, ya, kita rasa macam yang biasanya kalau kita lihat kebanyakan di antara umat Islam kita pada hari ini, sebagai contoh, tidak memahami konsep undang-undang Islam. Kita kata barangkali undang-undang ini agak kejam, agak tidak relevan dan seumpama dengannya. Mungkin kita berkata atas dasar ilmu kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan pergi kepada, kalau Allah panjangkan umur, katakan Allah injak umur kita sampai 1000 tahun akan datang, kita hidup sampai tahun 3000, 3000 Masih contohlah. Pada ketika itu barulah kita boleh nampak bagaimana perlunya dunia ini kepada undang-undang tersebut. Allahu Akbar. Baru ni anak murid saya tuan-tuan duduk rumah banglo, ya, semua geng-geng banglo belakalah. Tiba-tiba sepakat buat kejiranan geng-geng banglo, sepakat semua nak keluarkan duit nak buat pagar elektrik. Pagar elektrik kerana dah bubuh CCTV, dah bubuh macam-macam. Penyamun masuk juga. Penyamun ni tuan-tuan, dia orang yang paling kreatif dekat dunia. Sebab tu kalau nak belajar kreatif, belajar dengan penyamun. Nampak? Macam cerita Alibaba kan apa ni, kreatif penyamun. Ini nak ceritakan bahawa dah guna CCTV, alam berbunyi, pandai pula dia masuk, alam tu tak bunyi. Last sekali buatlah sistem bubuh pagar elektrik. Allahu Akbar. Saya datang nak datang mengajar, masuk pun rasa takut kan dipasang Bolton tu, kita pula yang kena dibakar, yang bukan penyamun pula terbakar. Dia risau pula. Saya telefon dulu, tak berani datang dekat. Assalamualaikum, ada rumah ke tidak? Ini nak pegang pagar pun takut. Kan siap saya dikorbankan dekat Zulhijjah. Kan? Kita pula ni Islam. Tengok Allahu Akbar, orang yang kaya makin rasa tidak aman dan tentera. Sampai saya tengok daripada luar tu, kalau ambil gambar, macam dia orang duduk dalam penjara pula, tuan-tuan. Ya, macam dalam penjara pula, ya. Allahu Akbar. Ini nak ceritakan tuan-tuan, ya, bagaimana mungkin kita, ilmu kita pada hari ini tak nampak kelebihan ilmu Allah SWT. Ini nak disebutkan tuan-tuan, ya. Baik, kemudian kita lihat di dalam, kita juga pernah bincang tuan-tuan, dalam kuliah terdahulu saya ada sebutkan kepada tuan-tuan keluasan alam semesta ni melalui apa yang telah dicatatkan oleh NASA berdasarkan kemampuan teknologi mereka mengukur alam semesta. Bahkan lebih luas seperti itu yang mereka belum dapat mengetahui ukuran yang sebenar. Ayat yang kelima tuan-tuan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Yang beri maksud bahawa memang sesungguhnya kami Allah telah menghiasi langit yang hampir dengan dunia itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan serpihan bintang-bintang itu sebagai bahan rejaman terhadap gerombolan syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab api neraka yang menjulang-julang. Baik, apa maksud di sini tuan-tuan? Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang kelima ini dengan menyatakan bahawa antara hebatnya kekuasaan Allah dan kehebatannya itu, Allah menyatakan zayyannas sama'ad dunya. Allah sebut kami menghiasi langit dunia, nak menyebutkan bahawa ilmu teknologi kita sekarang ini hanya boleh mencapai, kita hanya boleh explore kepada kawasan langit dunia sahaja dan belum masuk kepada langit yang pertama pun. Kerana Allah sebut kami telah menghiaskan langit dunia itu dengan masabih, planet-planet. Rupanya yang kita dah tengok planet tu, planet ni, planet macam-macam bentuk planet yang kita belajar dalam ilmu sains, dalam cakrawala itu baru lingkungan langit dunia. Sedangkan riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa
apabila Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana lepas Nabi balik daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi balik daripada Mi'raj, maka bertanyanya Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah ukuran perjalanan kamu dalam meninggalkan bumi, daripada meninggalkan langit dunia untuk sampai ke langit yang pertama itu. Maka riwayat itu menyatakan perjalanannya iaitu mengambil masa selama 500 tahun. 500 tahun perjalanan dunia. Maksudnya 500 tahun itu lama itu tuan-tuan. Kita sekali pun 1400, 1500. Maksudnya kalau berjalan sampai langit pertama, kalau 1000 tahun pun nak sampai ke langit pertama, nak masuk kedua, ni tak masuk lagi langit ketiga ni, 1400. Sepanjang daripada zaman ni, maksud tak lepas lagi kita. Allahu Akbar. Itu nak menceritakan keluasan jarak di antara satu langit ke satu langit yang lain. Itu jarak dia. Nak masuk tu lain pula, keluasan langit tu lain pula. Itu jarak nak sampai ke langit 500 tahun. Keluasan langit pertama tu tak diceritakan lagi. Jarak langit pertama langit kedua 500 tahun lagi. Allahu Akbar. Ini nak menceritakan bahawa untuk mentadbir bumi dan mentadbir manusia di atas muka bumi ini adalah satu kerja yang teramat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan. Baik. Daripada ayat ini juga kata para ulama memberi maksud bahawa Allah menyatakan di sini, kenapa Allah menyebutkan langit-langit dunia? Ini bagi memberi maksud akan keluasan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia sama sekali tidak akan dapat menguasai ilmu-ilmu tersebut menjangkaui daripada apa yang disebutkan dalam ayat yang kelima ini. Maksudnya sampai sekarang tuan-tuan, kita hanya dapat membilang bahawa planet itu dalam beberapa planet saja yang kita boleh bilang, sedangkan terdapat banyak lagi jutaan bintang-bintang yang belum lagi kita kira. So tu kalau kita baca dalam surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj, itu surah yang menceritakan tentang bintang-bintang yang Allah hiaskan di langit dunia. Ya, yang kita sebut planet ini, ulama kata planet termasuk dalam kategori bintang. Ya, dalam kategori bintang. Sebab tu Allah sifatkan bahawa planet-planet ini dianggap sebagai masabih. Masabih ni apa? Iaitu lampu. Bertindaknya planet-planet ni Allah ceritakan adalah disebutkan dalam riwayat Qatadah menyatakan Allah menciptakan planet dan bintang dengan 3 tujuan. Berdasarkan kepada keterangan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit itu bagi menerangi bumi tersebut. Bumi dikelilingi dengan planet-planet yang lain dengan tujuan adalah untuk menerangi cahaya itu kepada bumi, tuan-tuan. Itu tujuannya, supaya waktu malam kita boleh nampak cahaya itu menerangi kegelapan malam di bumi. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yunus, Allah berfirman, tuan-tuan, wasyamsa dhiya'a wal qamara nura. Ya, yang mana bulan itu dia bertindak seperti cermin, dia memantulkan cahaya matahari itu dan dia pantulkan cahaya kepada bumi pada waktu malam berdasarkan panas terik cahaya matahari itu tadi. Itu bertindaknya bulan itu, taatnya dia kepada Allah. Masuk saja malam, dia akan memantulkan cahaya kepada makhluk yang berada di bumi. Siapa? Kita lah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, dia kata Allah menciptakan semua yang berada di cakrawala ini adalah bagi mempermudahkan kehidupan manusia, sama ada di siang hari ataupun malam hari. Yang kedua disebut oleh Qatadah, tujuan Allah ciptakan bintang adalah untuk merejam syaitan. Merejam syaitan. Selain daripada planet yang kita belajar tu, ada lagi bintang-bintang yang kecil yang bertindak, kita panggil meteor dalam istilah bahasa astronomi lah. Ya, dia bertindak untuk mengejar jin-jin yang cuba sampai ke langit yang pertama
untuk mencuri firman Allah SWT. Apa yang Allah qadarkan kepada malaikat untuk dibawa perintah itu bagi melakukan tindakan sebagaimana perintah Allah kepada makhluk yang berada di bumi. Kalau Allah kata hari ini nak berlaku sekian, malaikat dapat nak bawa datang, jadi jin itu cuba curi-curi. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, jin ini sebelum kelahiran Nabi SAW dan sebelum diturunkan Al-Quran ke langit dunia, jin ini berkeliaran di kawasan langit. Sebab tu ilmu sihir orang dulu dengan ilmu sihir orang zaman sekarang, bomoh dulu dengan bomoh sekarang, bomoh dulu lagi pakar, lagi hebat. Zaman Fir'aun dulu lagi hebat. Ya, kerana jin-jin dia curi maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Allah dan dia bagi khabarkan kepada bomoh-bomoh itu. Tapi semenjak Nabi SAW dilahirkan dan Quran itu telah diturunkan, maka setiap langit-langit itu telah pun dipagar. Telah pun dipagar. Contohnya disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 6 hingga 10, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Ayat 6 hingga 10 ini juga termasuk ayat pendinding. Ya, tuan-tuan boleh amalkan dalam pengubatan rawatan Islam. Biasanya orang akan mengamalkan ayat ini untuk memagari rumah selain daripada membaca ayatul kursi. Boleh baca ayat ini kerana Allah menyatakan kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang dan kami awasi dengan ketat langit itu daripada para syaitan yang durhaka. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat dan penduduk langit, dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terputus-putus kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang cuba mencuri dengan mana-mana percakapan malaikat, maka ia akan diburu dan diikuti dengan rejaman api yang marak yang menjulang. Maksudnya bintang-bintang ini akan kejar. Allahu Akbar. Ini nak menceritakan bahawa rupanya cakrawala ni pun ada kaitan dengan kehidupan alam gaib. Ya, taatnya bintang-bintang ni kepada Allah, dia merejam syaitan. Kita cara nak merejam syaitan, nak pukul syaitan tak boleh. Cara rejam dia kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kepada syaitan yang direjam. Syaitan direjam itu nak katakan mereka bukan sekadar direjam di langit, di bumi orang-orang pergi buat Mekah pun merejam mereka dengan melontarkan jamrah, ya, di Aqabah, Jamratul Aqabah kita lontarkan pada mereka. Itu nak menunjukkan bahawa bagaimana syaitan itu sendiri sifatnya di dunia ini adalah direjam. Ya, ini nak menunjukkan apa tuan-tuan dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang asbab disebut oleh Qatadah ciptaan langit itu. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan langit itu adalah sebagai pedoman, sebagaimana disebut dalam Quran, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai petanda, alamat, tanda, ya, yang akan memberi petunjuk arah kepada manusia pada waktu malam, sama ada mereka yang berada di laut ataupun di daratan. Tengok langit, tengok bintang-bintang, arah bintang tu kita boleh tahu arah kiblat. Tapi kita kena belajarlah ilmu falak. Kita tak apa tahu sangat, tuan. Kalau kita belajar, kita boleh tahu arah bintang ini ke arah mana, timur ke, barat ke, sebelah utara ke, selatan. Dia ada cara kaedah dia, cara jarak bintang dengan bintang yang kita lihat tu, kita boleh tahu arah mana. Kalau kita duduk dalam padang pasir tengok arah ni, orang Arab Badui tu dengan tengok bintang dia boleh tahu. Kalau Madinah arah selatan, dia tengok arah bintang, dia boleh tahu itu adalah arah selatan. Allahu Akbar. Hebatnya ilmu Allah SWT. Kita takat umur yang ada ni pun tuan-tuan tak habis lagi menuntut. Nak ceritakan bahawa itu baru cerita tentang kelebihan bintang. Ya. Dan di dalam keterangan ayat Quran juga, selain daripada bintang ini diberikan nama An-Najmu, sebagaimana disebut dalam surah An-Najm, dia juga diberikan nama sebagai Kawakib. Ya, disebutkan dalam ayat Quran nama ni adalah Kawakib. Nak memberi maksud bahawa selain pada Al-Buruj dan seumpama dengannya,
nak menceritakan bahawa sifat bintang-bintang ini adalah pelbagai, tuan-tuan ya, pelbagai, dan menunjukkan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah, yang mana mereka bertindak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk merejam para syaitan. Dan Allah mengakhiri ayat kelima dengan menyatakan, kalaulah di dunia pun syaitan itu telah pun direjam dengan bintang-bintang daripada api, maka begitulah kami telah menyediakan bagi syaitan-syaitan itu dan pengikut-pengikutnya di hari akhirat nanti dengan azab as-sa'ir, iaitu azab yang api neraka yang menjulang-julang. Baik, kita pergi pada laluan azab. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kepada kita dalam penceritaan ayat yang terawal ini sekitar ciptaan Allah yang berkait dengan langit dan apa yang ada di langit. Kenapa Allah tak menyebut tentang apa yang ada di bumi dan yang berada di dalamnya dan sekitarnya? Ini nak menunjukkan sifat Al-Mulk, iaitu sifat kerajaan Allah itu bukan sekadar kuasanya di bumi, tetapi adalah kuasanya lebih luas daripada langit dan yang lebih daripada itu, sehinggakan kepada sifat Arash Allah. Arash Allah ni kita belum cerita lagi, tuan-tuan. Langit ketujuh dah satu hal, Sidratul Muntaha satu hal lagi, Arash Allah satu hal lagi, sehingga kan disebut dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Yang mana malaikat yang menjaga arash itu hanyalah malaikat yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebarangan malaikat nak menceritakan arash Allah macam mana keluasannya, hebat keagungannya, tak diceritakan. Nabi SAW pun tidak boleh menggambarkan kehebatannya, kerana Nabi pun tidak sampai kepada peringkat arash Allah. Nabi hanya bercakap dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Atas daripada itu ada lagi arash. Allahu Akbar. Perjalanan itu pun nak menunjukkan satu kebesaran yang cukup hebat, tuan-tuan. Ya, baru tadi saya dapat satu cerita, tuan-tuan, di Turkmenistan. Didapati maklumat bahawa ada satu lombong api yang keluasannya seluas 72 meter. Ya, lombong bulat, dan dalam tu ada api yang membuak-buak. Ya, begitu dalam, dan orang pun tidak tahu daripada mana sumber dan datangnya api itu. Ya, sehingga kan orang di kawasan itu menganggap api kepanasan itu yang membakar tanah-tanah yang ada di dalamnya sampai tak nampak rupa tanah. Biasanya api ni, tuan-tuan, dia kalah dengan tanah. Kalau banyak air pun kalah juga. Kalau banyak api tu kita ambil tanah banyak, timbulnya padam api tu. Tapi sampai sifat api ni dia membakar tanah itu. Jadi ini menjadi satu persoalan hingga ahli sains sendiri pun tertanya-tanya daripada mana sumber api itu datang. Sebab tu kadang-kadang boleh tengok kadang-kadang pelik ni, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis tanda kiamat, kita pun rasa takut, tuan-tuan. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim bahawa sebelum berlakunya tanda-tanda besar kiamat itu, salah satu daripadanya akan terbitnya satu cahaya api, an-nar, yang akan menghimpunkan manusia semua akan meninggalkan daripada tempat tinggal mereka masing-masing. Sekarang ni ulama pun tak boleh nak hurai panjang-panjang api itu pun benda. Ada yang kata api itu adalah api hasil daripada peperangan, tembak-tembak kan keluar api, bom kan api.
Ada yang kata begitu, sehingga menghalau orang manusia keluar dari tempat tinggal mereka. Mereka akan berhimpun di satu tempat sahaja. Ya, tapi kita tak tahu sifat api yang disebutkan ini. Boleh jadi apa berita yang kita dapat itu mungkin dia makin membesar ke, wallahu ta'ala alam. Dan baru ni daripada saya kongsi dengan tuan-tuan lah, tapi kita tak tahu dari segi kesahihan itu bergantung kepada ilmu Allah. Kita hanya mampu melihat dan mengkaji, itu sahaja. Manusia tak boleh ada kemampuan lebih daripada itu. Pihak NASA ada menyatakan bahawa berlaku sedikit pergerakan arah kutub utara. Kutub utara kalau kita ikut kepada pusingan bumi, dia akan duduk di atas, bahagian pada atas. Sekarang ni dia telah pun bergerak ke arah kiri. Dia dah condong dan dia akan bergerak, yang mana pergerakannya dahulu setahun lebih kurang sebanyak 9 batu. Dia bergerak balik. Ya. Dan dikatakan juga dia sekarang ni makin bergerak, setahun dah jadi lebih kurang 35 batu. Sekarang ni bukan setahun dah, sebulan lebih banyak daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ini juga memberi maksud yang disebut dalam hadis Nabi, bahawa tanah-tanah Arab akan dibanjiri dengan air-air dan akan mengeluarkan tanaman-tanaman hijau. Kita tak tahu perubahan-perubahan ini. Kalau kita yang membaca hadis Nabi SAW, kita boleh saksikan benda ini berlaku satu persatu di hadapan mata kita untuk membenarkan kenabian Rasulullah SAW. Tapi sebab manusia ni leka, tuan-tuan ya, sebab tu kita kurang membuat pengamatan terhadap suasana yang berlaku di sekitar kita. Kita kurang, ya. Sebab itu ada orang bertanya, waktu keluarnya dabah, nanti ada seekor binatang bernama dabah, ya, ataupun keluarnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya, waktu itu pun kita tak sedar siapa Dajjal. Kadang-kadang sampai kita sendiri jadi pengikut Dajjal pasal perkembangan itu tidak diikuti. Wal'iyazubillah, melainkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah sebutkan di sini, wa'atadna lahum azab as-sa'ir. Kami telah menyediakan bagi lahum. Lahum itu siapa? Syaitan, iaitu azab yang membuak-buak api neraka ni. Di sini nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Nak menunjukkan bagaimana syaitan Allah tegaskan di sini adalah sebagai musuh Allah, makhluk yang ingkar, ya, makhluk yang ingkar. Kemudian Allah sambung pada ayat ke-6, kita habis sampai ayat ke-6, tuan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Untuk orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab api neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal mereka, tempat kembali. Maksudnya, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, perkataan wow ini dia berkait antara ayat sebelum dengan ayat selepas dengan ayat sebelum dia. Nak menunjukkan bahawa Allah menyediakan azab yang membuak-buak sa'ir itu tadi, api neraka yang menyala-nyala, yang tidak pernah terpadam. Cuba tuan-tuan bayang, kalau api yang dibiarkan marak dan tidak pernah terpadam, api itu makin panas ke makin perlahan? Mesti makin panas. Logiknya begitu, ya. Logiknya adalah begitu, tuan-tuan. Kalau kita tambah kayu, tambah, bila dia makin marak, sudah pasti dia adalah lebih makin panas. Jadi api yang tidak pernah terpadam sebelum penciptaan langit dan bumi adalah api neraka saja, ya. Sehingga saya terbaca dalam riwayat Israiliyat, saya tak pasti kesahihan dia, ketika mana Adam dikeluarkan daripada syurga, saya tak pasti sahih dia, tuan-tuan ya. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga bersama dengan Hawa, dan dihalau keluar sekali adalah syaitan ataupun iblis yang menjadi ketua syaitan pada ketika itu, sebelum dia beranak pinak dan sebagainya. Maka telah dilontarkan, oleh kerana Adam keluar daripada syurga, telah dikeluar bersama Adam dua perkara. Yang pertama, daun daripada syurga, daun bidara. Wallahu ta'ala kesahihannya yang menyatakan daun bidara ni asal dari syurga. Wallahu ta'ala, dia payah sangat nak jumpa daun bidara lah, ya. Dari segi sahih itu saya tak pasti. Kemudian yang kedua, dikeluarkan bersama Adam adalah Hajarul Abyad, iaitu batu putih, yang diberikan arahan oleh Allah kepada Nabi Adam AS
untuk membuat penanda arah kiblat. Rupanya arah kiblat yang pertama kita adalah Kaabah. Kerana Nabi Adam AS diperintahkan untuk meletakkan Hajarul Abyad pada ketika itu di kawasan yang setentang dengan Baitul Ma'mur di langit Allah SWT, menjadi tempat bertawafnya sekalian para malaikat. Ya, jadi Nabi Adam hanya buat tanda saja kat situ. Kemudian pula datang Ibrahim, diperintahkan untuk membina bangunan 4 segi itu. 4 itu menunjukkan arah kiblat bagi setiap kawasan negara-negara Arab. Sebab tu dia ada rukun Iraqi, rukun Syami, itu semua ada maksud dia. Kemudian Hajarul Abyad itu bertukar menjadi Hajarul Aswad kerana kesan asbab daripada dosa-dosa manusia, maka batu itu bertukar menjadi hitam. Ini pernah disebut dalam sebuah hadis Nabi. Bila sahabat tanya kenapa batu itu lama-kelamaan menjadi hitam, ada orang kata kerana orang menciumnya. Tidak, bukan kerana orang mencium sahaja, bahkan kerana setiap orang yang bertawaf di situ yang melakukan dosa, maka setiap kali dosanya digugurkan, batu itu akan bertambah hitam. Semenjak zaman Nabi Ibrahim AS, orang melakukan tawaf sehinggalah sampai hari kiamat. Ya tuan-tuan ya. Baik, jadi yang dikeluarkan bersama dengan iblis yang mengejarnya pada ketika itu adalah serpihan percikan daripada api neraka Allah. 1 daripada 70. Ya, sebab panas api neraka itu adalah 70 kali ganda, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. 1 daripada per 70, 1% daripada 70 itu telah terpecik untuk mengejar iblis bersama saat dia dikeluarkan daripada syurga Allah SWT. Nak menunjukkan daripada waktu itulah diberikan title bagi iblis, pangkatnya adalah direjam. Boleh faham? Maksudnya Allah dan para malaikat merejamnya. Waktu dia keluar dari syurga, dia dikejar benda itu kerana ianya menunjukkan syaitan adalah direjam. Sebab itu daripada syariat Nabi terdahulu sampailah Nabi Muhammad SAW, kita mesti membaca Asy-Syaitan, gelaran dia adalah Ar-Rajim, direjam. Kerana apa? Api itu mengejar dan untuk membakar. Dan riwayat menyatakan, Allah Ta'ala saya sebutkan tadi, kesahihannya saya tak pasti, api itulah yang telah melekat dan tinggalnya di bumi, yang api itulah yang kita guna sekarang. Yang mana api itulah yang dapat meleburkan besi yang kuat, dan api itulah juga yang telah pun disimpan di dalam gunung-gunung tertentu hingga mengeluarkan gunung berapi yang begitu panasnya, wallahu ta'ala, sangatlah amat panas. Dan api itu jugalah yang kita gunakan untuk keperluan harian kita, memasak dan sebagainya. Nampak tuan-tuan ya? Itu baru 1% daripada 70. Begitu hebatnya api itu. Kalau dibakarnya manusia tuan-tuan, sampai dah hilang sifat zat kita. Allahu Akbar. Sampai sahabat saya yang bekerja dalam MAS, syarikat MAS dan sebagainya, yang terlibat sedikit sebanyak dengan forensik pasukan polis untuk mencari jenazah-jenazah yang hasil dari letupan MH17, tuan-tuan, nak mendapati hasil daripada mayat yang telah terbakar kerana kena bom. Itu sahaja pun menyulitkan mereka untuk mengenal pasti DNA mereka yang sebenar. Maksudnya kalau terbakar dengan sebetul-betulnya, payah nak dapat dah. Dia kena cari juga serpihan seperti benda yang tak boleh dibakar, embun, kuku. Itu yang dapat menentukan nilai DNA. Cuba tuan-tuan bayang, itu baru 1% daripada 70 api neraka Allah SWT. Kalau kita dimasukkan dalam neraka, wala'iyazubillah, ya Allah sebut kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Terbakar saja api itu, kena sahaja, sekelip mata dia akan menghancurkan terus sampai ke tulang. Sekelip mata juga Allah menggantikan semula kulit kita. Kerana kulit kita ni ada sense yang menyebabkan kita boleh ada rasa sakit dan sebagainya. Ya, bila dia sampai ke bakar kepada daging, ke tulang kita tu hancur, dah tak rasa sakit dah. Tapi Allah kembalikan kulit kita itu tujuannya untuk menambah-nambahkan kesakitan tersebut. Allahu Akbar ya tuan-tuan. Jadi sebab itu ayat ini Allah menyatakan walilladzi, maksudnya orang-orang yang kafir itu adalah pengikut syaitan. Sebab ayat ini dikaitan dengan ayat sebelumnya.
Antara orang yang direjam bukan saja syaitan, bahkan pengikutnya itu, iaitu orang-orang yang kafir. Kafir ini di sini beri maksud adalah orang yang melakukan syirik, yang tolak ajaran Nabi SAW, sama ada tolak seluruhnya secara total, atau menolak sebahagiannya, atau menolak sukunya. Sama je tuan-tuan. Tolak suku pun calculation dia macam tolak semua. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini disebut dalam ayat Quran. Ataupun kufur di sini memberi maksud fasik, mati dalam keadaan fasik, ya, iaitu dalam melakukan dosa besar. Ini kufur di sini adalah kufur nikmat, kufur terhadap kurniaan Tuhan mereka. Tempat mereka adalah azab jahannam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, perkataan neraka lebih banyak disebut daripada perkataan nama syurga. Yang paling banyak disebut dalam nama-nama neraka disebut oleh Fuad Al-Baqi yang menulis kitab Mu'jam Mufahrasul Quran. Dia ni asal dulu bukan orang Islam, tuan-tuan. Orang bukan Islam, dia buat satu Mu'jam, dia kaji setiap kalimah ni berapa kali disebut dalam Quran. Ini orang kafir yang kaji, tu tak bukan Islam. Kalau contohnya tuan-tuan nak tahu kalimah Jahannam berapa kali disebut dalam Quran, tuan-tuan buka, dia disebut Jahannam disebut berapa kali, ayat dia apa, surah apa, boleh refer 1, 2, 3, 4, 5, boleh tengok. Dia lah seorang yang Kristian, tapi akhirnya dia memeluk Islam kerana dia buat kamus Quran saja. Dia comparekan pula, dia buatlah kajian mendalam sikit. Neraka kehidupan disebut 42 kali, mati pun Allah sebut 42 kali. Sama. Kenapa sama? Dia kaji. Dia nak kaji. Rupanya ada kaitan. Mak Saleh kata life is begin in 40. 40 tu baru mula. Rupanya ada kaitan. Disebut 42 mati, 42 kali hidup. Maksudnya dah 40 tu ingat matilah. Kalau sampai 40 tu kena ingat mati dah lah. Bukan begitulah. Dia punya hasil kefahaman dia lah daripada bilangan itu. Dan neraka, dan banyak-banyak nama neraka, yang paling banyak disebut adalah neraka Jahannam. Kenapa Allah sebut neraka Jahannam? Sebab dalam semua neraka, Jahannam yang paling dahsyat. Ada setengah ulama kata Jahannam ini diambil daripada perkataan Iranian. Jahannum nama dia. Jahannum memberi maksud kepada mampus semampus-mampusnya. Kalau kita rindu kan. Bukan begitulah bahasa kasar, tuan-tuan. Ya, tapi ada yang menyatakan dia asal daripada perkataan bahasa Arab. Ini ada khilaf lah di antara ahli bahasa. Ya, Jahannama memberi maksud kepada kehancuran. Itu dalam istilah bahasa Arab. Ya, kenapa Allah menyebut azab Jahannam di sini? Adalah bagi memberi maksud menakutkan manusia, mengingatkan kepada mereka supaya apa yang paling mereka kena takut adalah neraka Jahannam. Ya, walaupun neraka lain pun panas juga, tapi tak boleh lawan macam panas neraka Jahannam. Tapi bila Allah sebut neraka Jahannam banyak kali, dia menjadi psikologi pada kita. Sebut neraka, teringat Jahannam. Sebut neraka, teringat Jahannam. Takutlah kita. Kalau sebut neraka ni, ni kurang panas tak? Kurangnya kurang sikit ke Jahannam, kurang sikit kita kena Jahannam. Bukan maksud itu. Secara pendidikan tarbawinya, psikologi itu memberikan benda yang baik kepada orang yang membaca. Kita baca je jumpa Jahannam, baca je, jadi menambahkan rasa keinsafan dan takutnya kita kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah tuan-tuan, kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat yang ke-7, yang mana ayat ini kalau kita baca dan fahami, tuan-tuan, cukup menakutkan. Allah menggambarkan sifat orang yang dibakar dan dilontarkan dalam api neraka Jahannam itu. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik daripada Allah dan segala kekurangan itu daripada saya sendiri ditangguhkan dengan tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi